Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah dapat kita bertemu untuk pengajian kitab Qalbun Salim secara bulanan. Dan malam ini kita akan sambung. Saya tak ingat tajuk mana ya. Yang biasa saya tanya tak hadir malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikut catatan saya ini bulan 7. Baik, mudah-mudahan saya tidak terkedepan sangat. Kalau undur belakang itu tidak mengapa, sebab selesai kita ulang balik. Tapi kalau sudah terlajak itu kurang elok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya bacakan bab yang kedua, banyak bercakap, 154 muka surat. Masjid ni ada kitab rasanya. Kalau tuan-tuan boleh, saya tak pasti ada lagi ke tak. Bab yang kedua, banyak bercakap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala
Ketahuilah, banyak bercakap adalah perbuatan yang dicela, yang wajib kita jauhi, kerana apabila seseorang banyak bercakap, nescaya akan keluarlah percakapan yang sia-sia daripadanya. Ulama mengatakan bercakap itu perlu, terutama sekali dalam membimbing umat, dalam membimbing keluarga. Jadi seorang ayah mesti bercakap. Kalau orang tua tak bercakap, macam mana nak mengajar keluarga? Mesti bercakap. Begitu juga seorang guru mesti bercakap untuk mengajar anak murid, anak didik. Begitu juga seorang pendakwah mesti bercakap untuk menjelaskan sesuatu hukum ataupun menjawab persoalan. Tapi kalau banyak bercakap, itu yang dicela dalam syarak. Hatta kalau banyak bercakap pada perkara yang lagha. Lagha maksudnya sia-sia, tak berdosa lagi. Kalau mengumpat, itu memang dosa dah. Menfitnah, bercakap bohong, gosip, itu memang sudah dosa. Tapi kalau cakap yang biasa-biasa saja, tapi terlalu banyak, ia boleh bawa kepada lagha, dan takut-takut nanti boleh bawa kepada bohong, kepada dusta. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Sesiapa yang banyak bercakap, maka banyaklah silapnya. Wa man kathura khata'uhu, maka siapa yang banyaknya, banyak salahnya, banyak dosanya, maka tempatnya adalah neraka. Sebab dosa itu seperti najis. Di dunia, kalau najis boleh dibasuh dengan air, tapi kalau di akhirat, najis itu dibasuh dengan api. Itu. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, ulama mazhab Hanafi jauh ketika mengistinbatkan hukum. Kalau kita mazhab Syafi'i, sesuatu yang najis mesti dibasuh dengan air. Kalau mazhab Maliki, kalau darah ada pada pisau ataupun pedang, itu boleh disucikan hanya dengan mengelap. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, lebih daripada itu, boleh dengan api. Itu ke tahap tu. Sebab mereka ambil yang tadi tu, dosa itu dilawan ataupun akibatnya nanti api. Gitu. Itu mazhab Hanafi. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, kalau kita nak buat rumah, lalu rumah itu dicampur dengan air, batu ataupun tanah, dicampur dengan air, walhal dekat tanah tadi ada najis. Kan orang zaman dahulu buat batu bata merah tu dibakar. Kalau mazhab Hanafi, itu sudah cukup suci, sebab najis tadi dibakar. Itu istinbat yang unik dalam mazhab Hanafi. Kerana itu, apapun sesuatu itu, kalau hukumnya harus, tapi kalau lebih daripada hadnya, ia akan jadi hukum sebaliknya. Dalam kaedah menyebut, ma tajawaza an haddihi inqalaba ila diddihi. Apa-apa yang lebih daripada hadnya, maka hukumnya menjadi sebaliknya. Apa maksud? Minum adalah harus, tak dapat pahala, tak dapat dosa.
Tapi kalau minum dengan niat yang baik, mudah-mudahan dapat sampaikan syarahan dengan jelas, orang dengar pun sangat clear, maka hukumnya jadi sunat, dapat pahala. Tidur tak dapat pahala, tak dapat dosa, sebab harus dalam bahasa Melayu Malaysia. Kalau harus dalam bahasa Indonesia jiran kita, itu artinya wajib. Itu bukan saya masukkan itu, saya maksudkan harus. Tak dapat pahala, tak dapat dosa tidur. Tapi kalau tidur itu diniatkan, dapat energi, tenaga, nanti boleh qiyamul lail, boleh esok cergas untuk mencari nafkah isteri dan anak-anak, tidak meminta-minta kepada orang lain, menjatuhkan maruah, maka tidur tadi menjadi sunat. Gitu. Makan pun sama juga. Makan hukumnya harus jaiz. Tak dapat pahala, tak dapat dosa kalau makan. Tapi kalau makan niat supaya ada tenaga, boleh dapat buat ibadat dengan baik, tidak lembik ketika solat umpamanya, tidak lapar nanti mengganggu ketika solat, maka makan tadi hukumnya sunat. Tapi kalau tidur berlebihan sampai tak solat, makan sampai payah mengerjakan solat, tidur pun begitu juga, minum begitu juga, hukumnya jadi haram. Apa sahaja ma tajawaza an haddihi inqalaba ila diddihi, apa-apa sahaja yang dilakukan yang berlebihan, melampau daripada hadnya, maka hukumnya sebaliknya, maksud berdosa. Sama tengok TV. Tengok TV harus, tapi bila tengok niat nak dengar sesuatu yang bagi manfaat untuk belajar, lalu nanti nak buat apa yang didengar, sesuatu yang baik, itu jadi pahala. Tapi kalau tengok TV sampai tak solat, isteri sampai tak buat apa yang disuruh oleh suami, maka itu boleh menjadi hukum sebaliknya, sama ada makruh atau haram. Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullu syai'in yuntafa'u bi fadlihi illa al-kalam fa inna fadlahu yadur. Segala sesuatu yang berlebihan itu baik, kecuali berlebih-lebihan berbicara, kerana ia membahayakan. Berlebih-lebihan dalam baca Quran bagus, dalam solat bagus, ketika malam kita banyak-banyakkan solat bagus, berzikir itu lebih baik, bersalawat. Tapi kata Imam Malik, semua sesuatu kalau berlebihan bagus, kecuali percakapan. Jangan, sebab banyak bercakap itu boleh membahayakan seseorang itu. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la khaira fil hayati illa li ahadi rajulain. Tidak ada kebaikan dalam kehidupan melainkan untuk dua orang. Apa dia? Munsitun wa'in, orang yang diam yang faham. Jangan diam tak faham, diam faham. Dia dengar orang ceramah ataupun bagi tausiah, dia diam. Dia nak menyelami, memahami apa yang dikatakan, itu bagus. Au mutakallimun alim, atau orang yang bercakap yang berilmu, yang alim. Sebab kalau dia bercakap, dia alim, dia tahu apa yang dia cakapkan, especially dalam bidang dia. Dia tak cerita bidang lain yang bukan bidang dia. Takut nanti banyak silap. Jadi itu dua tu dalam kehidupan di dunia ni, dua ni yang sangat baik. Orang yang diam tapi dia memahami maksud, dia menghadamkan, melumatkan apa yang dia faham, apa yang dia dengar, ataupun dia bercakap dan dia alim. Sebab kalau dia bercakap dan alim, berilmu, percakapannya itu memberi kebaikan kepada orang, memberi pencerahan kepada sesuatu permasalahan, memberikan suatu
saranan ataupun cadangan ataupun suatu amalan yang boleh orang itu lakukan kerana dia berilmu. Contoh, salah satu amalan, kata ulama, untuk kita beramal macam orang lain, tapi amalan kita itu lebih banyak pahala. Saya bagi contoh ketika tuan puan-puan masuk ke masjid tadi tu, apa niat? InsyaAllah saya yakin setiap kita tadi bila melangkah masuk masjid, kita akan berniat i'tikaf. Saya yakin, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Siapa yang belum lagi niat i'tikaf, jangan lupa niat i'tikaf. Tu nah. Baik. Itu niat i'tikaf sunat. Tapi ada satu cara yang ulama sebut lebih besar lagi pahalanya. Macam mana? I'tikaf tadi dinadarkan. Contoh, ketika di rumah tadi ataupun apa yang berlaku di rumah, abang Haji demam. Jadi ma'ajah nazar, kalau abang Haji negatif COVID-19, saya bernazar untuk i'tikaf di masjid. Tapi jangan sebut mana-mana masjid, nanti payah. Tengok-tengok negatif, alhamdulillah. Maka malam ni datang ke masjid ni, niat nazar tadi ditunaikan. Macam mana? Datang masjid ini niat i'tikaf tapi dengan cara niat nazar. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi manzuran lillahi ta'ala. Itu kena sebut. Bahasa Melayu, sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini seperti yang dinazarkan. Sebab kita nazar tadi tu kerana Allah Ta'ala. Duduk macam biasa, pahalanya lebih besar sebab ia diniatkan nazar. Maka status nazar yang sunat tadi menjadi wajib, menjadi fardu untuk dia kalau dia bernazar di rumah. Untuk kita pula, datang ke masjid tadi tak ada apa-apa nazar di rumah, tapi niat nazar juga. Ya Allah, once kita meletakkan kaki di depan masjid tu, ya Allah, dalam hati saya bernazar beriktikaf selama mana berada dalam masjid ini. Itu niat nazarnya. Ya Allah, ini tak ada kaitkan dengan apa-apa kat rumah, memang masuk-masuk begitulah. Ya Allah, aku bernazar beriktikaf selama mana berada dalam masjid ini. Itu namanya niat nazar. Tapi belum niat i'tikaf, ketika duduk barulah niat, sahaja aku i'tikaf dalam masjid ini seperti yang dinadarkan kerana Allah Ta'ala. Duduk kita tadi tu namanya duduk i'tikaf, tapi i'tikaf yang nazar pahalanya lebih besar daripada i'tikaf sunat. Itu nama ilmu. Maksud, duduk sama duduk, mengantuk sama mengantuk, tidur sama tidur, tapi pahalanya lebih besar. Dua yang saya boleh kongsikan hari ini, malam ni. Untuk sesuatu amalan itu besar ganjarannya, dibaca gandaan pahalanya. Contoh, ketika saya baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Saya lajukan saja ya. Waladdallin. Jangan berhenti kat situ je. Tambah belakang tu. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Boleh? Nah, mengambil apa? Mengambil dari peristiwa isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith. Nabi bermalam di rumah beliau. Subuh Nabi keluar daripada rumah. Tengok isteri baginda Sayyidatina Juwairiyah duduk di tikar solat, lebih kurang macam tu. Kemudian Nabi solat subuh di masjid. Kemudian patah balik ke rumah untuk mengerjakan solat duha. Solat duha sunat di rumah. Kaedah menyebut solat sunat, semua sunat buat di rumah. Kalau rumah kita dekat, kalau rumah kita jauh, di masjid tak apa. Ketika Nabi balik ke rumah, approximately dalam 1 jam 40 minit lebih kurang macam tu. Tengok Sayyidatina Juwairiyah isteri baginda doa ada lagi di tikar solat. Ya Juwairiyah, ama kunti alal halil lati faraqtuki alaiha? Apakah kamu masih duduk di sini sejak saya keluar tadi kah? Naam ya Rasulullah. Mada taf'alin? Kamu buat apa? Ya berzikir. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrat law wuzinat bima qultu mundzul yaum bima qulti mundzul yaum lawazanat hunna. Saya tadi setelah saya pergi meninggalkan kamu, saya baca 4 ucapan yang diulang 3 kali. Kalaulah apa yang saya baca ini ditimbang dengan apa yang kamu buat 1 jam 40 minit tadi tu, lawazanat hunna, sama aja dia punya ganjarannya tu besar. Walhal yang Nabi sebut tak sampai pun 1 minit. Nabi baca subhanallah wa bihamdihi 1, adada khalqihi 2, wa ridha nafsihi 3, wa zinata arshihi 4, wa midada kalimatih. 4 itulah yang Nabi baca dan diulang 3 kali. Kalau saya baca tak sampai 1 minit. Pahalanya tu tadi tu yang tak sampai 1 minit, pahalanya tadi sama dengan amalan Sayyidatina Juwairiyah 1 jam 40 minit. Ini namanya ilmu. Macam mana apapun yang kita baca, kita tutup dengan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Umpamanya tuan-tuan baca ayatul kursi, baca sampai habis ayatul kursi, wa huwal aliyul azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Tutup yang itu. Pahalanya sangat besar di sisi Allah. Itulah yang disebut jadilah orang yang diam tapi mengamati, atau orang yang bercakap tapi dia boleh memberi kerana dia ada ilmu. Percakapan yang sia-sia adalah penyebab hati menjadi gelap, bahkan penyebab hati menjadi mati. Kalau masjid kita ini gelap, tak tahu kita ke mana kiblat, jangan-jangan berlanggar dengan tiang, tak tahu jalan keluar. Itu gambaran kalau orang jahil, tidak ada ilmu. Jadi hati jangan gelap. Kalau hati gelap, tak boleh untuk memahami sesuatu dengan hakikat yang sebenar. Tambah lagi kalau hati yang mati. Hati yang mati lawannya hati yang hidup. Hati yang hidup, hati yang menghayati. Menghayati itu perkataan bahasa Arab. Hayatun, menghayati. Itu adalah perkataan bahasa Arab. Menghayati iaitu hayah.
hati yang hidup. Kalau hati yang mati, dia tidak boleh menghayati. Daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Iman seseorang hamba itu tidak akan lurus sehingga lurus hatinya. Sebab dengan hati dia memahami. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Hatinya tidak akan lurus sehingga lurus lidahnya, bagus percakapannya. Wala yadkhulul jannata rajulun la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Seseorang tidak akan masuk syurga jika jirannya tidak selamat daripada kata-kata buruknya. Mana selalu mengata yang tak elok kepada jiran dia, mengejek, memfitnah dan sebagainya. Dulu ada seorang perempuan pantang jumpa siang puasa, pantang jumpa malam qiyamul lail. Bukan senang dua ni. Puasa sunat bukan senang, qiyamul lail bukan senang, tapi mudah bagi dia, perempuan tadi tu. Tapi sayang, dia tak boleh jaga lidah dia. Lalu hadis menyebutkan, inna mara'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan zaman Nabi, taqumul lail wa tasumun nahar, bangun pada waktu malam untuk qiyamul lail, tahajud, wa tasumun nahar, dan berpuasa sunat pada waktu siang. Bagus. Tapi sayang, walakin tu'dhi jiranaha, akan tetapi dia selalu menyakitkan hati jirannya, jiran tetangganya. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, Nabi pun menyebutkan, hiya min ahlin nar, hiya min ahlin nar. Perempuan tadi adalah salah seorang daripada ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sebab itu dalam Islam perlu 3 ilmu ni. 1 tauhid, aqidah. 2 fiqh. 3 tasawuf. Penting tasawuf tu, yang kita belajar tasawuf ni sangat penting. Kalau kita kenal Allah, alhamdulillah. Kita rajin solat, alhamdulillah. Rajin bersedekah, alhamdulillah. Itu fiqh tu. Tapi sayang, kalau tidak ada ilmu tasawuf, ilmu akhlak, sebab ilmu tasawuf memagari amalan. Orang yang bersedekah pagari, ya, jangan riak, jangan sum'ah, nanti habis pahalanya. Begitu juga orang yang beramal, berzikir, bagus, tapi jangan mengata orang, jangan hasad dengan orang. Sebab kalau dia hasad, habis pahala amalan tadi itu. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya hasad memakan pahala-pahala kebaikan seperti mana api memakan kayu-kayu yang kering. Itu tujuan belajar tasawuf. Untuk apa? Untuk memantapkan akidah, untuk memagarkan fiqh. Sebab itu perlu belajar tasawuf. 3 minit lagi. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Terlalu inginkan dunia adalah kegelapan kepada hati. Dunia dengan 3 ta. Ta, harta. Ta, tahta, position, jawatan. Ta, wanita. Jaga-jaga ni. Kalau lelaki ta. 3 ini jangan sampai kita terpedaya. Wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Dan bersungguh menginginkan akhirat adalah cahaya kepada hati. Apa dia? Inginkan akhirat, suka beramal.
suka baca Quran, suka datang masjid, suka datang majlis-majlis yang baik bersama dengan orang-orang yang saleh. Itu semua bagus tu. Itu cahaya pada hati. Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, seorang ulama besar dan wali Allah yang terkenal, berkata, min alamati mautil qalbi, termasuk dalam tanda-tanda matinya hati, mudah-mudahan jangan ada pada kita, adamul huzni ala ma fataka minat ta'at, tidak berasa sedih atas apa yang engkau tidak lakukan daripada ketaatan-ketaatan. Kalau tak buat ketaatan, tak rasa sedih. Contoh, terlepas solat berjamaah, biasa je, jaga. Itu tanda hati itu mati. Wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujuhiz zallat, min wujuhiz zallat, dan tidak menyesal atas apa yang engkau telah lakukan daripada perkara-perkara yang menggelincirkanmu, iaitu dosa. Kalau buat dosa, tak rasa menyesal. Orang sebegini ni masih lagi pada nafsu ammarah, nafsu yang paling bawah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Tandanya orang nafsu ammarah, kalau dia buat dosa, tak terasa berdosa. Ini tak ada rasa penyesalan, malah lebih daripada itu, naudzubillah, dia bangga pula dengan dosanya itu. Itu satu bencana pada hatinya, hendaklah segera dihindari. Jam mana nak ikut ni? Jam ni ke jam ni nak ikut ni? Jam ini. Jam ini bermaksud 5 minit lagi. Beliau mengatakan lagi, Imam Ibn Atha'illah Sakandari, alhamdulillah saya ziarah kubur beliau di Mesir dekat Qahirah. Al-huznu ala fuqdan at-ta'ati fil hal ma'a adamin nuhudi ay al-irtifa'i ilaiha fil mustaqbal min alamati al-ightirar. Bersedih atas tidak berupaya melakukan ketaatan dalam satu keadaan, sedangkan tidak dapat mempertingkatkan, iaitu menaikkan kepadanya pada masa akan datang, adalah termasuk dalam tanda-tanda tertipu oleh syaitan. Dia tak lakukan ketaatan, dia bersedih. Tapi sedih lagu tu, dia tak perbaiki diri. Contoh, tuan-tuan usahakan 2 benda. Kalau tak boleh buat lain, usahakan 2 benda ni dulu. 1, solat isyak berjamaah. 2, solat subuh berjamaah. Jangan tinggal. Kalaupun berjamaah dengan isteri di rumah, jangan tinggal. Man sallal isya fi jama'atin faka'annama qama al-laila nisfah. Siapa yang solat isyak berjamaah, baginya pahala seumpama dia mendapat pahala separuh malam. Umpama, contoh, lepas maghrib tadi solat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai pukul 12. Itu contoh orang yang solat isyak berjamaah. Mudah-mudahan sekejap lagi kita solat isyak berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang solat isyak, solat subuh berjamaah, seumpama dia mendirikan sepenuh malam itu dengan solat sunat. Daripada maghrib 2 rakaat sunat salam, 2 rakaat lagi salam, continuously sampai solat subuh, tak berhenti. Itu pahala untuk orang yang solat subuh berjamaah. Rugilah kalau solat subuh seorang-seorang. Kalau dah solat subuh di masjid, katalah balik awal, solat lagi sekali dengan isteri, boleh. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i boleh solat diulang sekali. Buktinya Sayyidina Mu'adz bin Jabal solat dengan Nabi, kemudian di kampung beliau jadi imam lagi. Tadi tu kita nak dapat pahala berjamaah dengan isteri. Jangan tinggal 2 itu. Lalu orang itu tak solat subuh berjamaah, dia pun sedih. Bagus,
Tapi dalam ini kata dia bersedih saja, tapi tak berusaha untuk esoknya, untuk lusanya, tulatnya untuk solat subuh berjamaah. Still juga dia mungkin tidur lambat kah, ataupun buat perkara yang tak berfaedah kan lepas subuh lagi. Orang sebegini sebenarnya kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, orang yang tertipu. Dia sedih saja-saja tu. Sepatutnya bila sedih, terus jaga-jaga, jangan sampai terlepas lagi. Itu nah. Jadi kita dah insya', kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita sambung bulan hadapan pada perbicaraan banyak bercakap, muka surat 155. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.